mungkin juga nama sama, tetapi mungkin tempat yang lain, bukan di utara Syria sebagaimana yang dipahami ataupun yang dimaklumi. Satu. Yang keduanya, mereka itu kisah Antakiyah ni sebenarnya kalau kita lihat, kalau disebut di sini ialah apabila dikatakan ianya utusan Nabi Isa alaihissalam, tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahawa telah dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga para ulama salaf, mereka menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selepas daripada menurunkan kitab Taurat, Allah tidak memusnahkan mana-mana umat dengan satu azab yang begitu jelas apabila mereka mendustakan kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi berdasarkan juga firman Allah dalam surah Al-Qasas, iaitu surah yang ke-28 dalam Al-Quran ayat ke-43, bila Allah Ta'ala kata وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, dan demi sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sesudah kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu, untuk membuka hati dan menjadi hidayah, petunjuk serta membawa rahmat, semoga mereka beringat. Maka di sini menunjukkan bahawa bila selepas daripada Nabi Isa tidak lagi wujud satu bala bencana azab yang didatangkan secara hukuman kepada mereka yang tidak menerima ajaran Rasul. Berbeza dengan cerita ataupun kisah Ashabul Qaryah dalam surah Yasin ayat 13 ini. Jadi oleh demikian, Ibn Kathir menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa qaryah yang dinyatakan dalam Quran ini merupakan satu qaryah atau satu tempat, satu negara, satu bandar yang bukan Antakiyah. Pertama, bukan Antakiyah, ataupun macam kita sebut tadi, kalau Antakiyah pun mungkin Antakiyah dari nama sama tetapi tempatnya berbeza, tempat yang tidak diketahui. Tak tahu sebab apa? Sebab Antakiyah utara Syria itu, tempat itu memang golongan itu ataupun penduduknya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu. Dan di situ jelas, secara jelas kepada kita, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bahawa kadang-kadang penambahan ataupun riwayat yang tak disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, yang kadang-kadang benda itu datang daripada penceritaan saja. Oleh demikian, apabila sesuatu penceritaan itu, ianya boleh diterima lagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak, tetapi tidak boleh jadikan sebagai satu pegangan dan juga hujjah. Begitu juga kadang-kadang persoalan tentang kita lihat cerita-cerita tambahan yang tak terdapat dalam nas, ataupun kadang-kadang nas itu tidak bertepatan. Sebagai contohnya, ada juga hadis yang diriwayatkan dalam At-Tabarani yang menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa penolong-penolong itu 3, iaitu yang menolong Nabi Musa itu Yusha' bin Nun, menolong Nabi Isa itu ialah Sahib Yasin. Penolong Nabi Isa itu Sahib Yasin, inilah Rasul yang diutuskan ke qaryah ini, wadrib lahum mathalan ashabil qaryah ini. Dan yang ketiganya, penolong Nabi Muhammad itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi kadang-kadang diambil hujahnya daripada hadis ini, sedangkan hadis ini mengikut para ulama hadis menyatakan ia merupakan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar yang dia datang daripada satu jalan, iaitu melalui sanad Husain al-Ashqar yang dia merupakan Syi'i matruk, seorang Syiah yang ditinggalkan atau tidak diambil riwayat daripadanya. Maka pandangan-pandangan tersebut tidak diterima. Oleh demikian, Ibn Kathir sangat teliti dalam perkara yang seumpama ini. Beliau menyatakan bahawa tempat Ashabul Qaryah ini bukanlah Antakiyah kerana ia tak disebut dalam Quran. Quran hanya sebut Ashabul Qaryah saja, iaitu tidak menunjuk mana-mana tempat. Ataupun satu. Yang keduanya ialah Rasul-Rasul diutuskan itu juga bukan penolong Nabi Isa, kerana nak pandu kepada hadis ini. Hadis ini tidak sabit dari Nabi SAW yang kita baca tadi. Dan juga kita lihat juga bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini bukan nak cerita tentang
kampung itu sendiri atau nak cerita tentang syakhsiah peribadi-peribadi tertentu, tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita tentang bagaimana dakwah yang wajib disampaikan dan juga bagaimana ada di kalangan manusia yang tetap tak menerima, yang tetap melawan, yang tetap menentang. Jadi di situ kita perlu ambil perhatian dari sudut apa perkara-perkara yang perlu diambil intipatinya. Sebab kadang-kadang ada kita tengok riwayat tambahan-tambahan ni kadang-kadang dia datang daripada sumber Israiliyat contohnya. Sumber Israiliyat. Kadang-kadang cerita tu cerita tambahan yang tidak ada asal usul daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Contohnya dalam cerita Ashabul Kahfi. Quran cerita tentang akidah, cerita tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, tentang bagaimana pemuda-pemuda yang beriman pada Allah Taala, Allah bagi hidayah kepada mereka. Tapi kadang-kadang ada orang ni nak pergi cari lagi 7 pemuda tu siapa, nama apa, anjing tu pula nama apa, kemudian mereka ni betul-betul duduk di mana, ada isteri, tak ada isteri, ada anak ke tak, bagaimana keturunan mereka. Jadi kadang-kadang bila nak tahu perkara yang tidak ada dalam riwayat, dalam hadis ataupun dalam Quran itu sendiri, takut-takut kita terambil riwayat-riwayat Israiliyat. Begitu juga kadang-kadang cerita dalam surah Luqman. Contoh Allah cerita tentang surah Luqman nasihat anak dia kan. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman menasihati anaknya supaya tak syirik kepada Allah Taala, apa yang berlaku? Orang nak pergi cari siapa itu Luqman, cari sungguh-sungguh. Dia ni bini dia siapa, isteri dia siapa, anak dia siapa, nama dia apa, zaman bila. Sedangkan Quran nak cerita tentang pendidikan anak-anak. Maka di situ bila nak mencari sesuatu yang tidak ada sumber takut-takut, maka terambil sumber-sumber Israiliyat. Ini ada masalah. Apa itu sumber Israiliyat, saudara? Timbul juga satu persoalan. Apa itu sumber Israiliyat? InsyaAllah kita akan bincang pada seri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.